Salam dan salam sejahtera, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pencerahan hari ini adalah berkaitan dengan kerajaan hawa nafsu terbentuk. Jadi tiga ciri, tiga faktor yang menjadikan kerajaan ini terbentuk adalah yang pertama, mereka yang telah kalah dan lama berkuasa. Jadi kekalahan ini tidak dapat diterima oleh mereka, dan mereka terdorong oleh hawa nafsu untuk mereka ingin kekal lagi mendapat kuasa dengan segera. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tidak pernah dapat kuasa, tetapi mereka ingin berkuasa dengan hasad dengki dan iri hati, serta keinginan mereka merasai apa itu nikmat memimpin negara, yaitu berada di kerajaan pusat yang ada hari ini. Dan yang ketiga adalah didorong oleh mereka yang mengkhianati kawan-kawan mereka, yang mereka rasa bahawa mereka perlu kekal berkuasa, tetapi mereka mengkhianati kawan mereka kerana mereka rasa bahawa ini adalah keperluan mereka supaya tidak menghalang mereka untuk terus kekal berkuasa di waktu akan datang. Ini adalah yang berlaku di dalam kerajaan kita yang ada hari ini. Apa yang rakyat perkatakan bahawa kerajaan ini gagal, inilah faktor yang mendorong kenapa kerajaan ini gagal. Kenapa dia berlaku? Kerana apa yang kita lihat hari ini, fungsi-fungsi yang ada di dalam kementerian ni, ataupun jawatan-jawatan menteri ataupun timbalan menteri yang mereka ni pegang, ataupun termasuk Perdana Menterinya sekali, adalah mereka tidak memikirkan sangat isu rakyat. Yang mereka pikirkan sebenarnya adalah bagaimana mereka untuk mengekalkan kuasa yang mereka telah pegang hari ini, bertujuan untuk mereka cuba mempertahankan supaya mereka tidak jatuh dalam waktu terdekat ini. Karena mereka ingin nikmat yang ada di sini. Kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam pimpinan tiga gabungan yang ada dalam parti yang memerintah hari ini, itu adalah, kita ambil contoh yang pertama daripada parti UMNO. Kita lihat apa yang pemimpin UMNO serta orang-orang UMNO yang ada di luar, mereka sendiri mengkritik kerajaan ini, dan mereka juga mengkritik pemimpin UMNO yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Ini yang berlaku hari ini, dan mereka yang duduk di dalam kerajaan yang ada hari ini, mereka seolah-olah merasa nikmat itu kembali, dan mereka rasa tidak perlu nak memikirkan soal rakyat, soal siapa. Yang penting aku ada dalam kerajaan hari ini, aku dapat jawatan, aku dapat apa yang aku nak, pergi jahanamlah kamu orang rakyat. Yang penting sampai PRU ke-15, dekat-dekat PRU ke-15, saya menunjukkan lagi muka baik saya kepada rakyat. Ini adalah satu yang kita lihat yang berlaku. Yang keduanya pula, kita lihat daripada sisi Parti PAS. Parti PAS kita lihat mereka memegang jawatan menteri, timbalan menteri, pegang GLC. Mereka berduduk diam, senyap-senyap, tetapi bila ada satu daripada serangan kepada kerajaan yang ada hari ini, mereka cepat-cepat membidas kenyataan siapapun yang akan cuba menghalang kerajaan yang ada hari ini. Kalau kita lihat pemimpin utama mereka dalam keadaan sakit di hospital pun masih boleh mengeluarkan kenyataan membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Padahal yang menghadap Tuanku Yang di-Pertuan Agong semua pemimpin politik, tetapi yang dia bidas hanyalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa ini berlaku? Kerana dia tahu PH mempunyai komponen yang sangat besar dan sangat berbahaya kepada kerajaan yang ada hari ini, kerana dia tahu bahawa 9 lebih kerusi itu kalau salah-salah jalan boleh membentuk satu kerajaan baru. Ini yang dia, apabila kita lihat, dia langsung membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga kalau kita lihat blogger mereka, ataupun cyber trooper mereka, ataupun mereka punya walaon, siapa katakan, ataupun Jcom, dengan segera mereka mengeluarkan kereta Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah provokasi yang mereka buat. Kita lihat pemimpin lain, contohnya yang saya lihat yang datang menggunakan kereta mewah, ada 2-3 orang. Tetapi kalau saya nak perkatakan contoh, kita lihat Datuk Seri Safiya Abdal menggunakan Land Rover pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Tidak menjadi isu. Land Rover dengan kereta Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jaguar tu saya rasa mahal Land Rover lah, dan harga Land Rover pun tidak jatuh. Ini kalau menurut saya lah.
So ini adalah yang kita lihat yang kedua, yaitu PAS, sikap PAS dalam kerajaan yang ada hari ini. Dan PAS ni panjang sedikit lah ceritanya. Kita lihat mereka juga, pemimpin mereka memang mempunyai rasa, namanya manusia, mempunyai rasa iri hati kepada parti amanah yang sepihan daripada mereka sendiri, hasil daripada mereka yang tidak sehaluan. Jadi amanah dalam senang ceritanya baru setahun jagung, boleh duduk bersama kerajaan PHS, boleh memerintah di waktu itu menjadi satu yang cabaran, menjadi satu yang mereka rasa bahawa amanah ini setahun jagung tapi dah boleh duduk di Putrajaya. Ini mendorong mereka untuk harus mereka jatuhkan kerajaan ini, kerana mereka rasa amanah ini adalah satu yang boleh membunuh kerjaya mereka, kerjaya politik mereka. Karena bila kita pegang kerajaan ni, makanya kita ada kemudahan-kemudahan yang semua rakyat tahulah, yang perlu yang mereka dapat gunakan di waktu mereka masih memerintah ini, dan ini adalah satu jalan yang mereka rasa perlu mereka lakukan. Ini kalau kita lihat dari sisi parti PAS ni tadi. Tetapi kalau kita lihat kepada parti Bersatu ataupun bersatu dengan geng-geng yang mengkhianat ini, mereka ini sudah mendapat kuasa, dan ada yang pernah sebelum PHS pun, contohnya orang-orang UMNO, contohnya seperti Perdana Menteri sendiri, mereka ni pernah berkuasa di zaman UMNO dan pernah merasa nikmat waktu itu, dan mereka tahu selok-belok dalam kerajaan. Dan kalau mereka yang dah lama merasa nikmat, contohnya kalau yang melompat nih, contohnya yang dari PKA, kita tahu contohnya seperti Azmin Ali, dia Menteri Besar Selangor walaupun dia dalam pembangkang. Jadi nikmat yang mereka rasa tu, kalau mereka kehilangan hari ini, mereka kehilangan banyak. Azmin kalau dia tidak bersama kerajaan hari ini, maka dia kehilangan kuasa, kerana waktu PHS jatuh, dia akan kehilanganlah jawatan menteri dia. Dan kita tahu Menteri Besar Selangor sudah bukan dia. Jadi apa yang perlu, dia harus keluar kerana dia harus mendapat kuasa. Ini yang berlaku dengan Azmin Ali. Jadi Azmin Ali, dia punya kekuatan dia adalah dalam PKA, dia timbalan presiden. Dia mempunyai pengaruh kerana dia mempunyai orang-orang dia tersendiri yang dipanggil geng-geng kartel ini. Jadi geng-geng ini mengikuti dia dengan tawaran-tawaran yang seperti mana kita tahu. Lebih baik mereka ikut Azmin. Ini yang berlaku. Karena itu saya kata, hawa nafsu ingin berkuasa ni sudah mula ada. Ini adalah satu sifat pemimpin dalam negara kita ini. Begitu juga dengan apa yang berlaku sebenarnya, jenderalnya juga adalah kerana Tun yang membuat rancangan, tetapi dikhianati oleh geng-geng ini tadi untuk mereka berkuasa. Dan mereka tahu kalau mereka tidak jantas Tun hari ini, maknanya mereka tidak akan dapat jawatan-jawatan ini. Jadi mereka ini lihat bahawa kalau mereka jantas Tun, maka seperti yang kita lihat hari inilah, Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh kekal berkuasa. Begitu juga menteri-menteri yang lain yang ada hari ini, kalau tanpa mereka menjantas Tun, maka mungkin mereka tidak menjadi menteri-menteri yang hari ini, kerana Tun mungkin memilih orang lain. Kerana kita lihat apa yang berlaku di kerajaan PHS hari itu, nama lain yang dihantar tetapi nama lain yang Tun lantik. Ini akan berlaku. Jadi mereka takut hal ini terjadi. Jadi jantas ini harus dibuat dengan cara yang ada hari ini. Jadi bila mereka berada di kerajaan hari ini, keinginan mereka untuk nak mendapat jawatan ataupun nak menyandang apa sekalipun terpaksa diikut oleh Perdana Menteri yang ada. Kerana Perdana Menteri takut kehilangan walaupun satu kursi, kerana kerajaan yang rapuh. Ini yang berlaku hari ini. Jadi ini kerajaan tidak melihat sisi rakyat, kerana mereka mempertahankan diri mereka sendiri. Ini adalah kepentingan mereka. Ini yang membuatkan kerajaan ini parah. Dan kita lihat hari ini keadaannya gagal menangani apa masalah rakyat, karena hanya mengikut hawa nafsu pemimpin-pemimpin yang ada. Kita lihat mereka hari ini bertelagah sesama sendiri. Kalau kita lihat pemimpin PAS banyak dengan isu-isu yang seperti yang kita dengar, yang
tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin pusat. Tetapi ini mereka lakukan karena mereka ramai tidak berpengalaman dan memang betul-betul tidak ada pengalaman untuk mengendalikan kerajaan pusat karena mereka tidak pernah berada di kerajaan pusat. Dan yang kita tahu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin dia tidak pernah memegang pimpinan dengan cara yang baik. Kalau kita lihat waktu dia bersama dengan Datuk Seri Najib, dia juga tidak banyak dia punya fungsi walaupun dia timbalan Perdana Menteri. Begitu juga sewaktu bersama PHS, dia juga tidak mempunyai fungsi. Seperti mana yang kita pernah dengar, yaitu Tengku Lazali pernah mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini pemalas. Jadi hari ini terbukti apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin utama negara kita ini. Kita boleh lihat bahwa keadaannya dan cara mereka memerintah adalah terbukti mengikut hawa nafsu mereka, yang mana yang penting aku berkuasa, lantaklah rakyat nak jadi apa. Ini sebenarnya yang berlaku. Tetapi ini adalah satu pandangan pribadi saya yang saya lihat. Mungkin pandangan kawan-kawan lebih bernas. Boleh buat komen di channel saya ini, supaya di waktu akan datang saya mungkin boleh buat konten dia, dan mungkin saya boleh buat pencerahan berkenaan isu ini. Dan inilah yang saya dapat buat pencerahan untuk hari ini berkenaan dengan isu kerajaan ikut hawa nafsu. Oke, sekian daripada saya. Thank you.